Sebelum ini kami bawakan kepada anda untuk melihat apakah yang ada di Discover Muay Thai Academy. Dari segi fasilitinya, apa yang dilakukan di sini. Tapi kali ini kami nak bawakan kepada anda tenaga pengajar dan pelajar yang mengikuti program di sini. Ikuti kami di Darah Muda kali ini. Muay Thai ni dah 10 tahun saya main, daripada Form 1 lagi, umur saya 13 tahun sampai sekarang umur saya 21 tahun. Kat sini saya first time training dengan foreigner dari Thailand, dari coach Thailand semua. Sebelum ni saya training dengan orang Malaysia saja. Jadi berbezalah teknik dia, tapak dia, skill dia. Banyak yang saya kena ubah benda tu. Sebelum ni memang belajar Muay Thai dari Form 3 sampai sekarang masih belajar. And then atlet untuk daerah sama pelapis Sabah. I keep my experience lah. When I train before, you know, what I learn, what I get experience from everyone, like my teacher, everything I must remember, keep to them, train. But train all the time, like different training. I have to think a lot how to train them, how to like keep like serious to them. Like I must do first. Keep them look at me. I do first, and I show them first. Do like this, do like that, and everyone like must follow me. So dulu saya bermasalah jugalah, tak dapat nak uruskan diri sendiri. Selepas kehilangan arwah ayah, hidup saya tak tentu arah, apa semua, tak cakap mengurungkan diri. Saya dah main Muay Thai ni dah lama dah, tapi lepas kehilangan arwah ayah dulu, saya agak bermasalah sedikit lah. Join DMT first sebab memang minat Muay Thai, and then dia bagi kita belajar bahasa Inggeris, and then cara perdagangan, pengurusan gym, manajemen apa semua, lain-lain itulah. Jadi tertarik memang join DMT. Sebelum ni hidup saya tak, saya bukan orang yang ni lah. Saya dah banyak kali lah kena tangkap. Ada yang akok yang kenalkan untuk saya. Discover Muay Thai ni, saya datang sini sebab saya nak berubah lah. But I have to check, you know, because all is different, all like different energy, all different technique. I have to check. I have to like everything. I have to see this guy, this group, okay, this group. So some cannot together because all is training is different. Like some all boy have experience for training already, and I have to like spread like this. This one okay, beginner is beginner. Sebelum datang sini pun memang ada sedikit masalah lah dengan jurulatih sebelumnya. Tapi itu just benda lepas, and then datang sini, ubah hidup, lepas tu cari pengalaman, ilmu, dan untuk perbaiki diri lah. Mostly memang begitu. Saya dulu ada masalah dengan family. Saya tak rapat dengan family. Saya lebih pentingkan kawan pada family. Memang dulu bermasalah. Saya selalu gaduh dengan abang, dengan kakak. Kadang-kadang dengan ayah pun saya kena ajar. Lepas tu lepas kehilangan ayah tu, saya tak sempat nak minta maaf. Saya bersalah. Sekarang family is first lah. Saya pentingkan pada mak saya. Saya tinggal mak saya seorang. Lepas tu saya tak dapat nak uruskan diri saya sendiri. Hidup pun bangun lambat, training tak tentu arah. Lepas tu dengan masalah kelab lama saya dulu. Lepas tu baru saya kena DMT, ada buat satu camp untuk jati diri lah. Kita disiplin, belajar semua mengenai masyarakat. Saya ingat dekat arwah mak saya. Saya pernah berjanji dengan dia nak berubah. Saya pesanan, apa-apa pun jadi pun family is first lah. Jangan pentingkan kawan, jangan pentingkan sesiapa. Family is first lah, lagi mak dan ayah. Mereka sekali je hidup, sekali semua hidup. Apa pun hormati mereka, sayang mereka. Mana yang telah terlanjur tu, cuba ubah diri, jadi camp macam Discover Muay Thai ni lah. Firstly buat langkah baru, lepas tu cari tempat yang sesuai, means cari tempat belajar yang boleh ubah hidup,
cari banyak saya tu dekat luar tu. Banyak lagi selain DMT, banyak lagi cabang-cabang lain. Lepas tu kita jangan lupa Allah lah. Jangan lupa Allah. Untuk Mami, Daddy, hang ada besar dah. Sini belajar untuk dorang. And then just mau tu ubah keluarga. Itu je. Baik, terima kasih kepada rakan pengacara Irfan Faruqi yang berkongsi bersama-sama kita mengenai Discover Muay Thai Academy, di mana para pelajar di sana berkongsi dengan kita mengenai harapan, impian dan pengalaman mereka di sana. Dan untuk itu hari ini, kalau tadi mengenai dengan seni pertahankan diri iaitu Muay Thai, tapi hari ini kita akan berkongsi mengenai dengan satu aktiviti atau pameran seni visual yang berlangsung pada 1 hingga 30 Jun oleh para pelajar di UPSI. Dan untuk itu, anda sedang menonton Darah Muda Musim Baru, di mana ia merupakan kerjasama strategik Yayasan Peneraju Pendidikan Bumi Putra. Dan terima kasih kepada rakan penaja kami, Majlis Reka Bentuk Malaysia MRM, sebuah agensi di bawah MITI untuk tajaan set daripada Siri RT Komo, penerima Anugerah Malaysia Good Design Award oleh MRM. Dan rekaan ini adalah daripada seorang pereka muda, Muhammad Sujak bin Hasbullah, dan keluaran oleh Oasis Furniture Industri Sendirian Berhad. Dan kalau sebentar tadi tentang seni pertahankan diri, dan hari ini kita akan berkongsi tentang satu pameran seni visual yang dianjurkan oleh UPSI, Universiti Pendidikan Sultan Idris, bersama dengan dua tetamu saya. Hari ini Dr. Nur Zuraina binti Muhammad Nur dari Fakulti Seni Komputeran dan Industri Kreatif Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI, atau lebih dikenali sebagai Dr. Ayu Des. Ya, Dr. Ayu. Dan di sebelah sana Liantia Anak Lasong, pengarah program bersama pameran seni antarabangsa Moricall dan Morical, maafkan saya, Morical. Dan beliau juga merupakan pelajar Majlis Mahasiswa Kolej Zabah. Dan selamat datang kepada kedua-dua tetamu kita hari ini. Terima kasih. Baik, kalau Dr. Ayu dah kali kedua dah bersama saya. Ya, betul. Baik, sedikit pengenalan mengenai dengan pameran seni antarabangsa Morical atau MIAE ini. Ia mengumpul dan menampilkan hasil karya dari warga pendidikan dalam dan luar negara di bawah satu bumbung, yang di mana bertempat di Galeri Seni Universiti Pendidikan Sultan Idris sepanjang bulan Jun 2022. Dan ia telah dilancarkan seperti yang dimaklumkan oleh Dr. Ayu Des pada 12 Jun oleh Datuk Kamil Datuk Syafiee. Betul. Ya, baik. Dan untuk itu kita nak dengar lagi yang istimewanya tentang penganjuran program ini. Ia merupakan titik tolak kemenjadian pelajar seni UPSI sendiri, yang di mana mereka bertanggungjawab sebagai penggerak utama pameran ini. Dan untuk itu kita ada pelajarnya di sini. Dan Dr. Ayu Des, untuk soalan yang pertamanya, mungkin boleh kongsikan latar belakang mengenai program ini. Okey, program Morical International Art Exhibition ni ataupun pameran seni antarabangsa Morical ni, okey, sebenarnya dia titik mula bagaimana untuk dijalankan ialah bermula daripada satu subjek. Subjek itu dinamakan pengurusan seni. Maknanya di fakulti kami, Fakulti Seni Komputeran dan Industri Kreatif, kami mempunyai satu subjek yang untuk pelajar tahun akhir, iaitu pelajar tahun semester 7, pengurusan seni. Okey, bermula daripada subjek itu, kami telah merangka apakah program yang sesuai dilakukan oleh kami, dan kami pun memikirkan, berbincang bersama pelajar-pelajar memberi maklumat, dan mereka kata apa kata kita buat satu pameran. Satu pameran ni, apa kata kita buat satu pameran yang kita boleh jemput ramai orang dan kita boleh libatkan banyak negara. Ini semua ada idea pelajar-pelajar, dan itulah hasilnya datangnya daripada pelbagai kerjasama untuk program ini. Okey, baik. Morical. Saya pun tadi tersasul sebutnya. Kita nak tahu juga Morical itu asal perkataan itu daripada mana, Doktor? Okey. Ini pun sebenarnya pelajar juga yang ambil nama. Morical tu ialah daripada memory dan miracle. Maknanya dia perkara-perkara yang itulah berlaku tu, dia combinekan supaya dia menjadi satu benda yang ajaib untuk dipersembahkan kepada orang ramai. Maknanya tujuan asal dia ialah bagaimana untuk kita mempersembahkan seni visual ini kepada masyarakat umum tentang keindahan, tentang pengurusan. Itulah gabungan yang tadi jadilah Morical. Jadi pelajarnya yang melaksanakan ini kan, boleh kongsikan apa tanggungjawab dan peranan anda?
Baiknya, saya sebagai pengarah program bersama yang menguruskan pengurusan AM. Dia ada dua kategori bahagian, iaitu pengurusan kreatif dengan pengurusan AM. Di sini kami sebagai Majlis Mahasiswa Kolej Sabah, kami menguruskan dalam pengurusan AM, iaitu kami akan menguruskan segera dari awal sampailah akhir program pameran ini. Sebagai contoh yang sudah berlangsung, iaitu majlis pelancaran. Dari mula majlis sampai habis, Majlis Mahasiswa Kolej Sabah yang menguruskan segala maksudnya pengurusan AM itu daripada mahasiswa Kolej Sabah. Okey, baik. Kalau dilihatkan ini pameran seni antarabangsa, pasti wujudnya kolaborasi utama yang bersama. Boleh Doktor terangkan? Okey, kolaborasi utama ialah daripada Katase Seni. Okey, Katase Seni ini sebuah NGO luar yang banyak terlibat dalam aktiviti seni sastra dan budaya serta pendidikan. Okey, dan kita collab juga dengan Inspired Production. Inspired Production ni ialah production yang ditubuhkan oleh pelajar pengurusan seni ini. Dan kita sewaktu itu apabila kita melihat ada beberapa kekangan dan kepakaran yang perlu kita yang diperlukan untuk penganjuran program ni, maka kita memohon untuk kepada Kolej Sabah untuk dapatkan bantuan pengurusan. Maknanya Kolej Sabah memberi kita bantuan pengurusan. Begitu juga dengan IPM, iaitu Institut Peradaban Melayu, dan kita ada siapa lagi Lentia? Daripada luar kita ada di luar jugalah. Baik, Liantia, pengarah program bersama, maksudnya daripada segi penulisan AM, mungkin boleh kongsikan apa istimewanya daripada kacamata Liantia sendiri mengenai dengan tenaga kerja yang bertungkus lumus melancarkan program ini. Baiklah, daripada diri saya sendiri, ini merupakan pertama kali saya memegang program antarabangsa lah, yang itu menjadi sebagai satu kebanggaan ataupun sebagai satu percubaan bagi saya untuk memulakan langkah yang seterusnya, iaitu kami melakukan step by step untuk melakukan proses pengurusan. Yang pertama, kami akan mengagihkan AJK untuk menyusun atur gerak kerja supaya benda tu teratur. Dari situ juga kami mempelajari benda yang kami buat dan benda yang harus kami teliti dengan teliti buat, disebabkan program ini antarabangsa. Jadi dia berbeza dengan program yang peringkat kecil dengan antarabangsa. Dia melibatkan banyak-banyak pihak. Ya, baik. Kalau itu perkongsian daripada Liantia, bagaimana pula Dr. Ayu, wakil daripada pelajar-pelajar pengurusan seni yang melaksanakan program ini? Okey, sebenarnya ini ialah satu subjek. Apabila satu subjek, saya sebagai penasihatlah untuk program ini. Okey, kita melihat bagaimana pelajar-pelajar ini dapat menjalankan satu aktiviti pengurusan seni dengan berkesan. Kerana kita ramai artis-artis di dalam bidang seni, tapi adakah kita dapat melahirkan pelajar yang dapat membuat satu pengurusan seni yang secara sistematik? Maka pelajar-pelajar ini datang dengan ilmu, datang dengan minat, dan mereka sangat suka dengan aktiviti seperti ini. Apabila kita memberi ruang dan peluang kepada mereka berkolaborasi dengan NGO, berkolaborasi dengan badan-badan besar, dan kita dedahkan mereka dengan pelbagai aktiviti, mereka merasakan ini ialah satu titik tolak dalam permulaan kejayaan mereka. Kerana mereka akan melangkah keluar nanti. Maknanya UPSI memberi satu peluang kepada pelajar-pelajar untuk bergerak maju ke depan di dalam bidang pengurusan seni ini. Dan walaupun saya mengajar dalam subjek pengurusan seni, apabila kami berkolaborasi bersama dengan Kolej Sabah, buat pengetahuan semua, Kolej Sabah ini terdiri daripada mahasiswa yang dalam latar pelbagai bidang. Yang boleh ni. Maknanya ada yang daripada multimedia, ada yang daripada sastra, ada yang pada matematik, dan Liantia sendiri daripada pendidikan moral. Maknanya kita melatih mereka supaya mereka dapat sama-sama membuat pengurusan seni yang difikirkan dulu adalah hanya untuk orang seni. Maknanya pengurusan tu boleh dilakukan bersama, tapi mesti dengan satu kerjasama yang sistematik, satu kerjasama yang unggul lah, supaya kita dapat menghasilkan satu program yang memberi impak yang tinggi. Ya, itu yang dikatakan istimewanya, ia merupakan titik tolak kemenjadian pelajar UPSI sebagai penggerak utama program ini. Baik, kalau saya melihat tema bagi pameran ini adalah tema kebebasan. Ya. Kalau dalam memahami konteks seni untuk masyarakat. Jadi bagaimana tema kebebasan ini selaras dengan situasi kita dalam endemik ini, Doktor?
Ya, salah satu faktor apabila sebelum kita memulakan perjalanan penganjuran ini, kami sudah berbincang di dalam kelas, okey, dan kita meminta pelajar memberi feedback. Okey, apakah tema-tema yang mereka rasakan menarik untuk kita angkat supaya kita boleh menjadikan pameran ini satu pameran yang menarik dan dilawati oleh setiap masyarakat, setiap lapisan masyarakat. Setelah berbincang, ada macam-macam tema lah. Okay, akhirnya mereka memilih kebebasan. Kebebasan tu ialah sebenarnya titik tolak kepada apa yang terjadi sekarang apabila kita terlepas daripada kita punya kefasan akademik, dan kebebasan mereka untuk berkarya, kebebasan mereka terhadap persekitaran. Sebenarnya pelajar-pelajar ini beranggapan kebebasan itu akan memberikan satu titik pertemuan antara pelbagai perkara di dalam satu bumbung. Baik, bagaimana dengan karya-karya yang terdapat dalam pameran ini? Okey, alhamdulillah. Kadang-kadang kita ada 84 karya daripada pelbagai negara. Kita ada daripada Malaysia, Iran, Indonesia, Malaysia yang menyertai pameran ini. Dan daripada setiap peringkat umur dan golongan. Dan yang termuda kita mempunyai artis yang berusia dalam 21 tahun. Dan peringkat tertinggi kita ada yang berumur 55 tahun. Baik. Maknanya daripada Malaysia pun banyak juga kita dapat sambutan daripada artis-artis untuk menghantar karya kepada kami, terutama sebab kami kan fokus kepada pendidikan, terutama daripada cikgu, daripada pensyarah-pensyarah, daripada beberapa universiti, dan mereka sangat gembira datang. Kan kita sekarang dah berfasa ke akademik kan, dah boleh hantar sendiri karya, dan mereka daripada jauh-jauh datang sendiri ke galeri untuk menghantar karya. Baik, saya tertarik bila Dr. Ayu sebut pengkarya berusia 21 tahun tadi. Tadi bagaimana Dr. Ayu, daripada kacamata Dr. Ayu sebagai seorang tenaga pengajar dalam bidang seni visual ini kan, bagaimana untuk menimbulkan rasa minat golongan muda ini dalam bidang seni visual? Itu satu kebanggaan pada saya sebenarnya apabila saya melihat artis-artis muda ni, walaupun dia muda, kalau kita nak lihat pengalamannya sangat kecil lagi kan, dan sanggup untuk datang menghantar karya. Sebenarnya ada banyak juga karya, cuma ada beberapa yang terpilih saja. Sebenarnya seni ni ialah apabila kita memberi peluang kepada mereka untuk menikmati. Mereka menikmati sebagai penghayat. Mereka pun mempunyai pengalaman sedia ada. Mereka mempunyai kemahiran daripada sekolah. Kadang-kadang kita ada pelajar-pelajar di sekolah di tataran 6, kita ada di peringkat diploma, dan kita ada sekolah seni Malaysia pun yang mempunyai pelajar-pelajar yang sangat aktif dalam berkarya, dan karya-karya mereka pun tak kurang hebatnya. Dan saya rasa ini adalah peluang kepada mereka, dan sebagai penganjur kami mengangkat artis-artis yang muda ini untuk sama-sama melonjak ke atas. Kita pergi bersama supaya kita dapat berenang-renang bersama katanya. Seperti kami juga ada seperti Majlis Mahasiswa Kolej juga menghantar karya. Walaupun mereka bukan daripada fakulti seni, diorang juga mencuba menyertai. Saya sangat seronok apabila saya dapat tahu yang itu, sebab saya dapat tahu pun agak lambat kan. Sewaktu selepas pemilihan, apabila saya dimaklumkan oleh Alentia, terdapat beberapa pelajar daripada Kolej Abbas sendiri yang menghantar karya, sedangkan mereka bukan di dalam bidang seni. Liantia semangatlah. Liantia tak ada. Baik Liantia, tadi Liantia kongsikan 84 jenis karya kan. Bagaimana kalau boleh kongsikan cabaran menguruskan 84 karya itu yang berlatar belakangkan antarabangsa lagi? Baiklah. Okey, cabaran dia adalah sangat tinggi disebabkan ada di peringkat antarabangsa dari luar negara yang menghantar. Even luar negara dia hanya berasaskan je menghantar gambar. Yang dari Malaysia je yang menghantar karya yang real kepada kami. Jadi kami menetapkan setiap contoh 25 hingga 29 penghantaran karya di pameran. 29 pameran sudah dipamerkan,
Dan proses-proses Time frame tu, lah. proses-proses tu mengikut tarikh due date yang diberikan. Jadi pelancaran untuk mempamerkan pameran tu berjalan dengan lancar lah. Baik Dr. Ayu, saya ingin bertanyakan pendapat. Bagaimana Dr. Ayu melihat seni untuk masyarakat dan seni ini menjadi medium penghubung antara dengan masyarakat juga? Itulah sebabnya kenapa saya sangat menggalakkan masyarakat di luar datanglah ke pameran. Bukan pameran kami saja, ada banyak pameran di luar sana. Mungkin kita bukan sebagai orang di dalam bidang seni, mungkin kita boleh datang sebagai penghayat. Kerana apabila kita datang sebagai penghayat, perkara itu akan dipupuk. Setiap perkara yang kita nak buat dia perlu dipupuk. Minat tu akan datang, dia tidak akan datang tanpa kita tahu. Betul? Kan? Apabila kita kenal, apabila kita cuba mendalami, dan insya-Allah benda tu akan datang. Dan apabila contohnya macam pelajar-pelajar saya ada juga pelajar-pelajar yang mengambil minor subjek yang bukan di dalam bidang seni pun. Mereka datang kerana mereka minat, nak mengetahui apakah itu seni, dan kita sebagai tenaga pengajar, kita memberi peluang kepada mereka supaya mereka faham apakah itu seni, dan mereka nak bersama-sama dengan kita. Baik, sepanjang 27 hari pelaksanaan, bagaimana dengan penerimaan pameran secara dalam talian? Dimaklumkan ada dalam talian, bagaimana sambutannya? Alhamdulillah sangat menggalakkan. Sebenarnya kami ada dua cara pelaksanaan, iaitu secara fizikal dan juga secara maya. Secara fizikal ni kita hanya ada karya-karya di Malaysia saja. Maknanya karya untuk pameran maya pula meliputi negara-negara luar. Dan setakat ni yang datang dekat secara fizikal di Galeri UPSI sangat ramai. Mereka datang daripada sekolah, ada datang daripada universiti. Waktu kita punya majlis pelancaran pun ada ramai yang datang. Dan di dalam talian lagi ramai yang berminat, kerana di dalam talian mudah untuk dia akses. Maknanya mereka boleh mengakses kami melalui YouTube, mereka boleh mengakses kami melalui ArtStep. Maknanya dua aplikasi ArtStep. Dua apps ni digunakan untuk kami menyampaikan apakah pameran Moracle ini kepada masyarakat. Maknanya masyarakat itu dapat datang kepada kami hanya sekadar mengetik. Tidak perlu datang jauh-jauh ke galeri seni. Semua guna ujung jari je. Dan saya sangatlah berbesar hati apabila mereka datang, meninggalkan komen, memberikan sedikit like. Itu ialah satu penghargaan kepada kami sebagai orang-orang yang dalam bidang pengurusan ini. Baik, untuk yang terakhir ni mungkin saya nak tanyakan harapan. 3 hari lagi MIAE akan melabuhkan tirai. Jadi apa harapan Liantia selaku pengarah program? Untuk masa 3 hari ini lagi, saya mengharapkan penyerta ataupun pengunjung kepada di Galeri UPSI datanglah beramai-ramai dan menyaksikan pameran dan karya-karya yang menarik daripada berbagai negara, iaitu Malaysia, Iran dan Indonesia. Ya, itu hasrat dan harapannya. Bagaimana pula dengan Dr. Ayu? Mungkin membawa hasrat hasrat UPSI itu sendiri. Saya sebagai penasihat program ini, sebenarnya saya sangat teruja apabila pelajar-pelajar saya menganjurkan satu program seperti ini, satu program yang bertaraf antarabangsa, dan saya berharap supaya masyarakat di luar sana yang berdekatan datang ke Galeri UPSI atau boleh klik saja ke halaman web kami untuk melayari pameran kami secara maya ataupun fizikal. Dan besarlah harapan kami di UPSI supaya sambutan daripada luar dapat memberi semangat kepada kami untuk terus bergerak dan berdaya maju ke depan untuk menganjurkan pameran-pameran yang lain. Ya, baik, sama-sama kita doakan moga 3 hari lagi bakal melabuhkan tirai. Moga ia membawa segala harapan yang dihajati agar pameran seni antarabangsa Moracle atau Moracle International Art Exhibition ini berjalan dengan jayanya. Dan ia masih lagi berlangsung di Galeri Seni Universiti Pendidikan Sultan Idris Tanjung Malim, Perak, Malaysia. Dan untuk itu, terima kasih kepada dua tetamu kita hari ini, Dr. Nur Zuraina Muhammad Nur atau Dr. Ayu dari Fakulti Seni Komputeran dan Industri Kreatif Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI, merangkap juga penasihat bagi pameran seni antarabangsa Moracle, dan juga kepada pelajar di sana, Liantia Anak Lasong, pengarah program bersama pameran seni antarabangsa Moracle. Dan kepada anda penonton Darah Muda hari ini, jangan lupa untuk datang ke pameran seni antarabangsa Moracle, ada 3 hari lagi. Jadi untuk itu, terima kasih kepada anda yang menonton. Kita jumpa lagi dalam Darah Muda untuk episod akan datang.